Ni nak invite. Video dah lah kan? Macam nak masuk? Invite ni kot ni. Tu. 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 Tak boleh, bukan. Ni. Bukan, okey, sekejap. Tag friend tu, tag apa ni? Okey. Ni cash kalau tu. Orang ramai tak masuk, kita nak tu je. Okey. Lepas tu? Approve, okey. Zoom on camera. Connecting. Okey. Okey, nampak? Nampak? Macam-macam tu. Facebook ni. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dan selamat malam. Okey, hari ni kita bersiaran macam biasa. FB Live, grup Ibu dan Anak Sihat. Hari ni, apa topik kita je hari ni? Seperti yang Alahan. Alahan. Okey, sebelum tu saya Dr. Afidah Khalid. Dan partner saya Dr. Nujaimah. Dr. Jai. Okay, kami daripada Klinik Nur Hijrah yang terletak di Bandar Puteri Bangi. Kajang Selangor lah. Okay. So hari ni kita akan cerita tentang alahan lah seperti yang dijanjikan. Okay, siapa yang ada masalah alahan ni? Boleh komen, boleh share. Ada satu mata. Ada satu mata sahaja. So tak ada orang. Sorry kita lambat sikit start malam ni sebab ada masalah sedikit dengan kita punya troubleshooting Facebook Live. Okay. Tak ada soalan Alright. So kita nak teruskan lah. Without delaying, without further ado. Okay. Tak ada komen Ada korang ni? Tak ada orang kot. Orang malam ni. Balik kampung semalam jam kan? Roadblock. Okay. Alright. So apa itu alahan Fida? Alah, suka buat suka jarang macam tu. Okey, teruskan. Jai terangkan apa dia alahan. Okey, alahan adalah alahan tu selalu kan selalu dengar kan awak ni ada alahan, awak ni allergic lah. Alahan tu allergic. Dalam perubatan dipanggil allergic. So allergic ni adalah keadaan yang kronik. Kronik ni maksudnya keadaan yang dah lama, boleh berlaku agak lama dalam badan kita dan ia melibatkan respon tindak balas sistem pertahanan badan terhadap bahan yang sepatutnya tidak memudaratkan badan. Faham ke? Badan kita kan sepatutnya kalau misal kata ada benda asing yang masuk, benda-benda yang tak elok masuklah macam kuman, bakteria, virus, akan berlaku tindak balas sistem pertahanan badan di mana kita menghasilkan antibody kan untuk menangkap semua kuman-kuman tu. Tapi dalam alahan, bahan yang benda asing yang masuk dalam badan kita ni adalah bukan bahan yang memudaratkan. Tapi badan kita recognize sebagai benda asing yang memudaratkan, jadi akan berlaku tindak balas sistem pertahanan badan di mana kita menyerang bahan-bahan tersebut, maka berlakulah tindak balas alahan. Adalah gejala-gejala dia. Okey. Dia macam ni lah, kalau badan kita ni memang special. Apa saja bahan yang datang kat badan kita, kalau badan kita boleh recognize lah, boleh kena pasti okey benda ni bahaya. So badan kita macam kena kuman ke apa-apa. So badan kita akan keluarkan antibody bertindak balas kat benda tu, nak matikan kuman macam tu. Tapi dalam segi alergi ni, benda yang datang tu bukannya kuman, benda yang tak bahaya. Macam habuk ke apa-apa kan benda yang tak bahaya, tapi badan kita kena pasti benda tu macam bahaya. So dia akan timbulkan reaksi. Dan benda ni kronik, benda ni dah lama.
Okey. Agak-agak faham kan? Ke Jai kena lukis kot? Macam mana? Lukis sikit Boleh lah kot. lukis. Lukis sikit lah. Senang nak faham. Okey. Boleh nampak ke? Nampak Okey, nampak lah. Okey. Susah lah. Macam tu kot. Okey. Dengar ke Vida? Dengar artis lah. Okey, mari kita perhatikan. Artis start lukis. Okey. Ini ada penjahat. Penjahat lah. Okey. Ni penjahat. J lah kita panggil jahat kan. So, penjahat ni dia masuk dalam rumah kita. Okey. Dalam rumah kita ni rumah kita. Ni kita lah B, badan kita. Rumah ni diibaratkan sebagai badan kita lah. Okey. J ni adalah penjahat. Penjahat ni contoh macam bakteria ataupun virus. Okey. Bila ini dalam keadaan situasi yang biasa, situasi biasa bila kita dapat jangkitan kuman. Contoh, okey, kuman tu adalah contoh penjahat ni. Dia masuk dalam badan kita. So, masuk dalam rumah kita, kita recognize benda ni sebagai jahat. So, kita panggil polis. Okey. Kita panggil polis. Kita panggil polis untuk kita panggil polis ni untuk datang rumah kita tangkap penjahat ni. Okey. So, polis-polis ni adalah kita punya antibody lah. Terbalik kot. Okey. Polis-polis ni adalah kita punya antibody. Dia akan menangkap penjahat ni dan dia akan tembak. Okey. Ini contoh biasa. Contoh biasa kalau berlaku jangkitan kuman. Tetapi dalam keadaan alahan, yang masuk dalam rumah kita ni tak jahat pun. Contoh macam kawan kita. K nama dia. Okey. Contoh macam kawan kita. Kawan kita ni masuk rumah. Okey. Tindak balas yang sama akan berlaku juga. K ni masuk dalam rumah. Kita tengok K ni macam jahat. Contoh macam kita kena mandrem gitulah. Kau ni jahat ni. Padahal dia ni kawan kita. So kita macam dah confused. Kita macam kena mandrem gitu. Kita pun panggil lah polis. Polis ni pun datang. Tangkaplah kawan kita ni. Yang kita panggil sebagai penjahat. Walaupun dia sebenarnya tak jahat. Okey. Kalau kuman dengan bakteria kita panggil antigen. Kalau benda-benda yang menyebabkan alahan ni kita panggil allergen. Okey? Kawan kita ni adalah allergen, yang penjahat yang betulnya adalah antigen. So apa yang berlaku? Tindak balas sistem pertahanan badan di mana polis-polis ni ataupun antibody ni menangkap kawan-kawan kita ni. So berlakulah tindak balas keradangan ataupun alahan. Okey? Kalau biasanya harap fahamlah ya. Kalau dalam keadaan yang biasa, first exposure, kita terdedah kali pertama kepada allergen tu, biasanya tak berlaku apa-apalah. Polis-polis tu ataupun antibody tu berada dalam keadaan bersedia sahaja. Tapi kalau sudah berterusan didedahkan dengan allergen tu, maka lama-lama akan berlaku tindak balas sistem pertahanan badan yang agak meriah lah. Dia akan menangkap semua allergen tu dan bila berlaku tindak balas sistem pertahanan badan ni akan berlakunya keradangan dan mereka akan menghasilkan sejenis bahan kimia. So bahan kimia ni lah yang menyebabkan tindak balas alahan seperti gatal-gatal mata, berair hidung, gatal-gatal kulit ataupun salur darah mengembang disebabkan oleh bahan kimia yang dihasilkan itu. So ingat ya, tindak balas alahan adalah disebabkan oleh badan kita mengenal pasti bahan-bahan yang sepatutnya tidak mudaratkan itu sebagai benda asing yang memudaratkan. Jadi menyebabkan berlakunya tindak balas keradangan yang menyebabkan alahan. Gejala-gejala alahan. Vida, ini memang ada ke ni sebenarnya? Ada orang ke tak sebenarnya ni? Ada. Okey, Jidin, Iswachi. Okey, terima kasih menonton. Lia, okey, Lia. Kenapa dia keluar dekat?
Oh, ada eh. Sebab dia tak Ada. naik dekat my notification. Oh, mungkin sebab aku yang start kot. So aku je yang boleh baca. Agaknya macam tu dah juga yang berlaku hari tu kot kan. Tapi kan aku tak nampak Dia kau. siapa yang start baru boleh nampak kot. Okay. So Lia dengan Punyalah Hidayah. newbie tu ha. Okay. So secara ringkasnya apa tu? Tindak balas ni maksudnya benda tu tak bahaya masuk dalam badan kita bagi allergen ni masuk. So badan kita bagi reaksi yang berlebihan. Selalunya kronik lah, dah lama-lama expose pada benda tu, dia akan bertindak balas. Okay, so allergen ni antara contoh-contoh allergen tu macam kebiasaannya lah macam habuk ya. Dia bunga, lepas tu bulu-bulu haiwan Binatang. bulu binatang macam tu. Lagi makanan pun boleh jadi juga setengah tu, tapi yang biasanya itulah yang benda-benda yang dibawa terbang oleh angin lah kita panggil. So benda tu dikena pasti sebagai allergen. Bila kena dekat badan orang yang biasa tak ada masalah. Tapi orang yang memang ada alergi ni, ada alahan ni, dia akan bertindak balas berlebihan. Tu yang dia akan jadi macam-macam lah. So macam-macam macam Dr. Jaya cakap tadi lah. So simptom dia, tanda-tanda dia, gejala dia ada banyak lah macam lokal, sistemik. Tapi kita ringkaskan tu, dia ada tiga organ yang paling senang Utama, yang paling kerap lah. berlaku. Okay, yang first kali hidung. Okay, hidung. Yang kedua paru-paru, kulit yang biasa. Lepas tu paru-paru. So kalau hidung tu macam mana? Biasa-biasa hidung berair, Berair, gatal-gatal. Lepas tu mata pun gatal juga kan sebab dia ada saluran yang sama. Lepas tu ada hidung. Biasanya gatal-gatal, berhingus. Lepas tu kalau kulit tu macam gelar-gatal lah yang tunggu merah macam bintat-bintat ya, gatal-gatal. Merah-merah. Macam lagi. Ataupun dia akan timbul-timbul kekeringan. Kulit ni banyak lah. Tidak balas alahan ni sama ada dia akan membengkak setempat ataupun dia akan keluar macam gegata satu badan ataupun dia kat celah-celah pelipat kita macam contoh eczema ataupun pada tapak tangan kita. Macam tu untuk kontak dermatitis. So dia akan jadi kering, boleh jadi tiba-tiba merah ataupun gatal-gatal, kering-kering macam tu lah. So bila kita dah garu tu yang jadi lebih merah, berdarah ke kan, boleh kesedang kena kita kuban. So hidung, kepala kita ni, kulit, last kali paru-paru lah. So biasanya paru-paru dia akan, saluran pernafasan kita ni akan sempit, dia akan jadi sempit. So kita bunyi wheezing lah, apa macam bersiul tu, macam berdekit-dekit lah kita panggil, macam bersiul tu. Berdekit. So kita batuk, kita boleh batuk sebab dia dah sempit kan, so kita akan batuk, lepas tu boleh jadi susah nafas, berdekit macam tu lah. Okay, itu antara gejala yang common lah, yang biasa orang boleh kena. Tapi benda ni akan jadi bahaya. Kalau orang tanya kan bahaya ke tak, bila jadi bahaya tu bila paru-paru tu kita panggil apa? Dia sempit ekstra, so salur darah akan mengembang. Benda tu kita akan panggil anaphylactic shock. Yang itu boleh membawa kepada kematian ya. Ada yang sampai boleh masuk ICU. Biasanya kita akan bila berlaku anaphylactic shock ni salur darah pula. Salur pernafasan kita akan menjadi terlampau sempit. So kita akan tercungap-cungap kelemasan dan kita punya tekanan darah akan jadi terlampau rendah disebabkan oleh salur darah kita mengembang. Dan ada juga salur darah mengembang. Macam tu. So biasanya kalau pergi ke hospital, kalau orang yang dah tindak balas alergik yang sampai membahayakan ni, doktor akan bagi sejenis ubat cucuk kecemasan lah yang kita panggil epinephrine. Ya. Ubat epinephrine ni apa yang dia buat? Dia akan reverse balik lah gejala-gejala tersebut. Okay, dia akan kecutkan balik kita punya salur darah, tekanan darah tu akan naik. Dan at the same time ada ubat-ubat tambahan lain lagi lah yang kita boleh bagi untuk buka balik saluran pernafasan. Okey. Jadi ada juga yang kadang-kadang tak sampai menyebabkan anaphylactic shock. Contoh kalau misal kata mata dia dah start membengkak, bibir pun dah start membengkak, dia dah start batuk-batuk sikit. So bila you dah start batuk-batuk sikit, bila muka dah sembab, bibir pun dah sembab, yang tu janganlah tunggu lama. Kena segera ke klinik yang berdekatan atau hospital yang berdekatan untuk
doktor periksa sama ada perlu dimasukkan ke hospital atau tidak lah, dimasukkan ke ward atau tidak lah. Okay. Biasanya kalau yang bengkak-bengkak tu doktor akan bagi ubat, tengoklah kalau yang tak teruk sangat kita akan bagi ubat makan, ubat anti radang steroid. Kalau yang teruk sangat mungkin akan sampai terpaksa diberi ubat cucuk steroid. Okay, so tu anaphylactic shock lah. Kalau ikutkan simptom-simptom yang kita sebut tu tadi, macam yang Dr. Afidah cakap, dia akan depends pada 3 organ utama, macam hidung ataupun kulit dan juga paru-paru. Kita kalau nak tackle one by one tu agak detail lah. Mungkin kita tak buat one off dalam satu video sahaja. Kita akan buat Facebook Live yang berbeza, yang kita akan tackle one after another. Satu live khas untuk allergic pada hidung. Contoh macam allergic rhinitis ataupun orang Melayu panggil resedung. Ataupun lagi satu kita akan khas untuk eczema sahaja ataupun contact dermatitis. And then satu video lagi kita akan fokus on asma. Asma ni panjang lah explanation dia. Dr. Afidah ni asma educator so Okay, insyaAllah nanti kita terang panjang lebar tentang asma. Next lah. Okay, insyaAllah. next. Rastung, kalau sinus tu macam mana pula? Sinus. Biasa orang Melayu cakap, oh saya ada sinus. Dia macam general term lah. Kan? Orang Melayu ni resedung pun dipanggil sinus. Apa lagi kebiasaannya resedung tu sinus lah pada pemahaman mereka. Betul tak? Kan? Bila kita kata saya ada sinus, saya ada resedung. Oh Mariam. Okay. Jadi sebenarnya sinus tu dalam perubatan adalah, maksud dia apa? Maksud dia ni misi-misi ni mesti tahu ni Rusliawati Suhaya ni. Sinus tu maksud dia rongga. Dia adalah rongga, ruang kosong. Sebab apa? Dekat kita punya pipi ni, pipi dengan dahi ni, dia ada rongga. Rongga tu lah yang dinamakan sinus. So bila doktor kata awak ni ada sinus, sinus tu bermaksud sinusitis. Sinusitis tu apa? Sinusitis tu adalah radang pada kita punya sinus ni. Kenapa? Kalau allergic rhinitis. Macam mana nak bagi dia orang faham? Allergic rhinitis ni sebenarnya macam resedung lah. Okay? Sinus tu adalah radang pada sinus, sinusitis. Okay? Bila orang yang ada resedung, dalam perubatan dipanggil allergic rhinitis, resedung yang tak terkawal, lepas tu bila kita dapat pula jangkitan kuman, lama-lama kita punya rongga ni akan berlaku keradangan sehingga menyebabkan pengumpulan nanah. Itulah sinusitis. Okey? Radang pada kita punya rongga sinus tu. So biasanya kalau you pergi dekat klinik, datang dengan sakit, berdenyut-denyut depan kepala, sakit dekat pipi ni. Lepas tu sikit bersin macam tu kan. Biasanya doktor akan cakap lah, ini mungkin ada, biasanya sakit kepala lah yang paling ketara. Doktor kata, mungkin you ada sinusitis. So mungkin akan diberi antibiotik dan juga rawatan untuk allergic rhinitis lah, ubat spray. Tengku Mariam tanya soalan ni Fida, kenapa masa kecil tak ada alergi, dah besar ada alergi pula? Nak jawab ke Fida? So macam alergi ni actually besar lah, dia punya konteks tu besar. Okay, setengah orang dia just alergi alahan pada serta benda sahaja, mungkin sekali seumur hidup ke atau berapa kali je. Tapi setengah orang tu bila dia ada genetik punya predisposition, maksudnya dia ada keturunan. So mungkin masa kecil tu dia tak terdedah sangat ke, so dia punya badan tu tak trigger lagi lah dia punya respon tu. So bila makin lama tu baru dia akan respon, sebab tu makin besar tu baru dia akan start ada. So kalau kita lagi satu, apa dia? Ya Jaya, apa dia? Lagi satu, dia kena tengok juga host factor dengan environment factor. Environment factor itulah sama ada kita berpindah tempat tinggal ke, kita masuk rumah baru ke, terdedah dengan hama ke, lepas tu atau tiba-tiba ada construction area nearby our house. Ada orang buat pembinaan, ada naik kilang-kilang baru, ataupun kita start bela kucing, kita start bela binatang. Itu contoh environmental factor. Contoh persekitaran, faktor persekitaran. Host factor, faktor badan pesakit itu sendiri adalah satu, immune system kita. Kenapa?
bila kita faktor usia jugalah mungkin. Bila kita grow older, makan tak jaga, lifestyle pun tak sihat, kita cepat stres. So stress factor tu sendiri menyebabkan kita punya immune system kita jadi haywire. So menyebabkan kita lebih cepat trigger untuk dapat tindak balas alergi. That's why masa kecil maybe you punya immune system not so bad. You punya sistem pertahanan badan you okey atau persekitaran you bersih, cantik, tak terdedah dengan habuk-habuk ke apa kan. Tapi when you grow older, you dah repeated, dah terdedah berkali-kali dengan benda-benda allergen ni ataupun you kerap stres. So faktor usia juga. So immune you jadi haywire dan menyebabkan tercetusnya tindak balas alahan bila you semakin dewasa. Betul Fida, ada nak tambah? Okey, macam itulah. Okey, clear? Aku Mariam. So ingat ya, environmental factor dengan host factor. Host tu badan kita lah. So dua-dua tu kena jagalah. Kalau nak elakkan benda tu terjadi, persekitaran kita kena jagalah. Kena selalu vacuum rumah, mop rumah, tukar cadar 2 kali seminggu. Tukar cadar, kau tukar cadar berapa kali seminggu Fida? Oops. Santuk kan? Kan? Kena selalu tukar, jangan apa? Make sure tak ada habuk, jangan terdedah dengan construction area, kucing-kucing tu elakkan. Cara rawatannya biasanya avoidance lah, elakkan daripada exposure kepada benda yang menyebabkan alahan kepada badan kita. Okay, so Selalu jugalah dapat soalan macam tu, kan? cara Kenapa dulu tak rawatannya, kena, sekarang kena? betul-betul. Tapi macam Dr. Jaya cakap lah, cara nak merawat first kali memang avoidance lah, kena elakkan daripada apa benda yang kita alergi. So basically kita akan tahulah macam apa tu, habuk ke kan, apa bulu kucing ke kan, binatang peliharaan ya, burung ke apa semua tu kita cuba elakkan lah. So maksudnya memang tak boleh bela lah macam tu. Ataupun kalau macam construction ke kan, kita tak boleh nak control lah. Hopefully bila construction tu dah habis, boleh okey lah. Ataupun satu lagi buat hazard lah. Kalau kita kerja kan memang persekitaran macam tu, kita boleh, benda tu boleh trigger lah. So kalau boleh kita elakkan. Tapi setengah orang dia tanya juga, ada tak cara kita nak tahu alergi? Yang pernah orang tanya lah, ada pesakit tanya nak buat skin test lah apa semua tu. So itu salah satu lah kalau kita tak pasti apa yang kita alergi. Sebab seorang banyak sangat kan, so dia tak tahu apa benda keras sangat jadi, tak tahu apa benda yang dia alergi. Kita boleh, biasanya doktor lah akan buat skin prick test untuk check. Maksudnya dia akan apa tu, letak bahan alergi dekat ni, dia akan cucuk, bukan cucuk, dia akan letak sikit lah dekat kita punya tangan ya. Dia akan check lah apa benda yang alergi. So alergi tu dia akan tumbuh ya, bekak-bekak, merah, sama, dibagilah masa berapa lama macam tu. Itu doktor Skin yang prick test ataupun ada lagi satu immunoglobulin test kan, IgE. Okay. Selain darah. Yang tu dia ambil darah betul. Darah ataupun dia ambil. Betul. Saya pernah baca dekat jurnal mana tak ingat, jurnal allergic. Dia kata comparatively kalau dibandingkan dengan orang yang duduk di rural area, pedalaman yang socio-ekonomik dia a bit low compared dengan urban area, orang yang socio-ekonomik high, orang bandar lah, orang bandar dengan orang kampung. Dia orang kata secara data, secara population ni, orang bandar lagi senang mendapat alahan as compared to orang kampung. Sebab apa? Orang yang duduk di bahagian yang poor socio-ekonomik punya area, dia ialah kerap dapat jangkitan kuman. Tak terjaga dari segi, yelah kita tak tahulah, tapi mungkin ada serta-serta yang macam orang-orang yang susah, tak dapat air yang bersih, suasana persekitaran yang macam tidak optimum, jadi dia kerap dapat jangkitan kuman. So bila orang yang dapat kerap jangkitan kuman ni, dia akan menggunakan dia punya lymphocyte T helper ke apa benda tah, dia akan overly use lymphocyte ni sehingga menyebabkan bila dia terdedah dengan bahan-bahan allergen ni, dia tak jadi tindak balas alahan. Berbanding dengan orang yang duduk di bandar, dia terlampau
dia jaga kan, jaga betul bersih. Ini yang daripada apa yang study tu ceritalah. Dia macam protektif sangat dengan anak-anak dia supaya tak terkena jangkitan kuman, tapi dengan cara itu menyebabkan anak dia senang kena alahan. Pun ada juga, tapi yang itu overseas punya study. Kat Malaysia I'm not really sure ada ke tak study yang tu. Sebab tu orang Okay. kata budak kampung lebih lasak kot. Kan dia dah terdedah dengan macam-macam jenis kuman kan. So allergy pun relax je, tak jadi apa-apa kan, compare dengan orang bandar. So rasanya tu je kot. Komplikasi Fida. Komplikasi, okey, komplikasi. Okey, komplikasi tu bergantung pada kes lah. Sebab yang kita katakan alergi ni sama ada kalau dia yang paling teruk lah, anaphylactic shock tu memang teruk ya, memang kena jumpa doktor, ataupun teruk sangat boleh masuk ICU kan. Boleh menyebabkan kematian juga kalau tak dirawat dengan cepat. Okey. So bergantung pada kes tu, macam kalau macam rasdung ya, boleh ni lah dia punya rasdung tu boleh jadi sinusitis dan semua tu, so kita kena rawat dia, bergantunglah pada kes-kes tu. Ataupun eczema ya, kalau eczema teruk sangat, kerap kena ya, boleh jadi infected ya, iaitu treatment dia lain. Maksudnya ada apa, kita pakai pelembab ke kan, ubat-ubat semua tu, ataupun asma. Okey, kalau asma tu biasanya kalau dari segi budak-budak lah, so dia boleh jadi teruk jugalah kan, sebab orang dewasa ni biasanya dia okey sikit, so budak-budak dia boleh jadi susah nafas, boleh masuk ICU juga ya, memang bahaya. Lepas tu ataupun sebab kadang-kadang mungkin dia tak teruk sangat lah sampai kena ambil nap, kena pergi hospital, tapi sebab dia kerap sangat batuk, so mengganggu pembesaran dia. So mungkin dia kecil ya, berat badan kurang, sebabnya dia selalu sakit, dia selalu batuk. Sebab batuk tu menggunakan tenaga lah. Macam kita jugalah, kalau kita batuk sesama kan, mana ada kita rasa nak makan sangat, betul tak? So samalah dengan budak-budak. Kalau budak-budak yang asma ni kerap sangat batuk-batuk, sesama, batuk, sedung apa semua. Then dia tak ada selera nak makan, berat badan pun terbantut, kerap sakit-sakit, tak naik, tak sihat, nampak kecil aja. Ada lagi satu Fida, kenapa kalau betul alergik ni kita terdedah dengan allergen yang sepatutnya tak memudaratkan, ada orang alergik, ada orang yang tak. Atopic triad kau tu. Okey. So biasanya macam kita cakap tadi lah, dia benda tu broad tau. Setengah orang tu dia just kena sikit tak ada masalah. Setengah orang tu kena jadi teruk kan. So Kenapa berbeza-beza? macam mana nak cakap, okey lah ni saya terang sikit. Okey. So biasanya benda ni kita kena dalam atopic triad lah. Ada nampak tak? Boleh nampak? Dekat sikit. Oh, dia terbalik lah Fida. Dia jadi Melainkan kau cuba swapkan kamera tu. Swapkan tu macam mana pula? Dia know how buta IT. Swap tu. Swap tak boleh Kita hala ke. Mana nak swap kita hala ke sini. Tak, kamera tu tak boleh yang jenis selfie type. Kena yang jenis menghadap ke sana. Sekejap, menghadap ke sana. Ada simbol tukar tak? Ada simbol tukar ni kot. Yes. Azab tu buta IT. Okay. So atopic triad ni dia macam triad tu 3 lah. So 3 ni penyakit dia berhubung rapat lah. Penyakit alergi ni dia selalunya ada genetik lah. Dia berhubung rapat. So kalau ikutkan, okay, first kali ni atopic triad tu eczema. So eczema tu yang dermatitis lah, yang kulit merah-merah kata-kata kan. So kadang-kadang dia start daripada baby dia, kita dah boleh nampak. So yang kedua punya adalah asma. So asma ni macam biasalah penyakit asma ataupun lendah. Okey, lepas tu yang ketiga ni allergic rhinitis. Kita bagi allergic rhinitis ataupun rasdung lah, ataupun orang Melayu kita kata sinus lah benda tu. So benda ni dia berkait rapat. Maksudnya kalau setengah family tu nenek dia je ke datuk dia je ada eczema, so dia punya apa tu cucu anak dia anak dia mungkin boleh dapat salah satu ataupun boleh dapat 2 daripada ni ataupun boleh dapat 3. So maksudnya benda tu dia bertindan.
Kalau kita tengok benda tu bertindan. So, setengah tu just boleh dapat eczema je ataupun setengah tu boleh dapat asma je. Setengah tu boleh dapat allergic rhinitis. Tapi setengah tu dia boleh dapat dua, eczema dengan asma sebab dia bertindan. Ataupun dia boleh dapat eczema atau allergic rhinitis. Apa allergic rhinitis macam ni. Tapi siapa yang malang sikit tu memang genetik dia begitu kuat, dia akan dapat ketiga-tiga lah ni grup ni, tapi sikit lah. So yang ni dia akan lebih allergic, so tindak balas dia tu lagi teruk lah benda tu. So ini menjawab soalan kepada kenapa ada orang allergic teruk, ada orang tak allergic langsung kalau terdedah dengan bahan-bahan tertentu. Orang ni okey je minum susu lembu, tak gatal-gatal pun. Orang ni okey je makan telur, tak ada gatal-gatal pun. Itu adalah disebabkan oleh faktor keturunan genetik. So genetik tu turun temurun lah kepada tok nenek kita sampailah ke cucu, cicit apa semua. Kalau tok nenek kita tak ada genetik yang strong terhadap tindak balas alahan ni, so mungkin kita pun tak dapat lah. Macam yang Dr. Afidah cakap tadi, dia adalah triad. Asma, resdung dengan eczema. So kalau mak kita ada eczema, tak semestinya kita akan eczema juga. Kita sama ada kita boleh dapat asma atau kita boleh dapat eczema atau kita boleh dapat resdung. Dia boleh bertukar-tukar. As long as atas kita tu ada antara salah satu daripada yang triad tu tadi. So ada ke barangkalian kita pun boleh dapat jugalah. Sebab tu kalau kita jumpa doktor kan, kalau ada alergi lah macam doktor cerita dulu kan, kalau ada alergi gatal-gatal tu doktor akan tanya ada tak rasdung, ada tak asma, ada tak keturunan, ada macam tu lah. Sebabnya benda tu kadang-kadang dia berkait rapat. Itu akan determine lah orang ni dia punya allergic reaction tu teruk atau tak. So nanti banyak topik ni, eczema, topik yang besar. Ramai juga lah yang tanya tentang eczema. Pesakit kita pun ramai yang kita rawat lah pasal eczema ni. Yang tanya jugalah bila nak buat live. So later lah kita akan buat satu-satu lah. Satu minggu ada yang tidak? Ada yang tanya pasal eczema? Ada tanya pasal eczema. Kat sini tak ada. Yang datang. Pesakit yang datang. Harap-harap dia pun masuklah dalam grup ni. Kalau tak macam mana nak dengar kan. Facebook Live ni kita buat khas untuk yang dalam grup ni sahaja. Sebelum ni memang saya ada share dekat saya punya personal Facebook. Tapi lepas-lepas ni kita akan asingkan. Yang Facebook Live ni hanya khas untuk ahli dalam grup ni. Jadi siapa-siapa yang nak berkongsi pengalaman, I'm sure walaupun tak beramai view sekarang ni, tapi banyak pesakit yang dekat klinik kita jumpa ramai sangat yang alahan. So kita dah jemput masuk dalam Facebook group. Bukan apa, sebab kita nak sharing the knowledge. Sharing the knowledge. We understand hari Sabtu ni ialah mungkin you ada aktiviti bersama keluarga apa semua. Doesn't matter sebab you boleh tengok yang recorded live punya. So we hope that whatever yang kita explain dekat klinik tu, kadang-kadang tak cukup masa kan kita explain sikit. So whatever question yang you ada, soalan yang you ada luar daripada klinik, you boleh tanya dalam kita punya Facebook Live ni melalui komen-komen. So silalah tanya. Mana yang kita boleh bantu, kita akan cuba bantu. Sebab apa? Kita nak you all lead a healthy lifestyle. Okay? Okay. So, ada apa-apa lagi? So, buat masa sekarang ni itulah saja dulu. Ada apa-apa lagi Fida? Kenalan tentang alahan. So, alahan ni satu buku kot. Kalau nak explain panjang. So, kita tak explain semua benda lah. Kita bagi tahu secara umum sahaja dulu. Nanti lepas-lepas ni kita akan lebih specified lah. Asma, Facebook Live lain. Resdung yang lain dengan eczema pun Facebook Live yang lain. Okay? So itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada yang menonton. Boleh war-warkan kepada ahli keluarga you all, rakan-rakan you all, sesiapa yang mempunyai masalah kesihatan, especially yang melibatkan anak-anak, ibu dan anak lah. Boleh join Facebook group. Tapi saya perlu ingatkan ya, kena klik agree to rules and regulation ya. Okay? Nanti kita akan approve lah keahlian insyaAllah. Mana yang kami invite tu boleh masuk terus. Okay. Okay, itu saja. Okay, nanti kita jumpa. Bye. Okay. Dengan tajuk nanti kita up dalam FB kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.